Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadah wal istifadah wal hasal at-tamsuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a amradati wa thawabi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Di hari ini insya-Allah kita sambung lagi mudzakarah ulang kaji bab puasa sebagai satu persediaan untuk kita berpuasa tidak lama lagi, dalam 10 hari lagi insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini merupakan perbahasan yang terakhir, dan dengan tamatnya perbahasan ini akan tamatlah bab puasa insya-Allah. Jadi kita masuk pada perbahasan seterusnya mengenai halatu adamil fitri bi wusuli ainin ila al-jawfi min manfadh maftuh. Keadaan-keadaan yang kalau masuk ain, satu zat, ke dalam rongga kita pun kekal tidak membatalkan puasa. Ada dalam 7 keadaan. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, kekal tidak membatalkan puasa kita. Okey, yang pertama ialah ma wasala ilahi binisyan. Masuk sesuatu ke dalam rongga disebabkan lupa. Dia bangun pagi tu, dia bersahur. Lepas bersahur tu dia tidur dan sebagainya. Cuma pagi tu dalam pukul 9, pukul 10 tu dia makan sarapan. Makan kenyang, sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan. Barulah perasan hari tu dia sedang berpuasa. Dia lupa dia sedang berpuasa. Ketika itu walaupun dia makan 3 pinggan, kekal puasa dia tidak batal. Sebab masuk ke dalam anggota badan dia ain ataupun makanan dalam keadaan dia tidak sedar. Dia tidak ingat yang dia tu sedang berpuasa. Cuma dia ingat kalau dia sedang berpuasa dan masuk sesuatu ke dalam rongga, ke dalam mulut. Tiba-tiba dia teringat, ketika itu wajib dia buang terus apa yang duduk dalam mulut dia. Dan wajib dia berqamah untuk hilangkan baki-baki yang dia makan tadi. Okey. Yang kedua, ma wasala ilahi ma'al jahli bi fitrihi wa kana al-jahilu mimma yu'dhar bi jahli. Apa-apa yang sampai ke dalam rongga, makan, minum dan sebagainya, dalam keadaan dia tu jahil, hukum memasukkan sesuatu ke dalam rongga tu hukum dia membatalkan puasa. Ada orang yang jahil tu pula jahil yang dimaaf. Apa yang jahil yang dimaaf? 2 golongan. Pertama yang duduk jauh daripada ulama, yang kedua orang baru peluk Islam. Okey, 2 golongan ni kalaulah dia masukkan sesuatu ke dalam hidung dia sampai ke khayshum, sampai ke batin ni. Masukkan sesuatu ke dalam telinga dia sampai ke gendang telinga tu. Tak. Dalam keadaan mereka tidak tahu hukum itu membatalkan puasa, waktu tu tidak batal puasa mereka, sebab mereka tidak tahu, jahil dan dimaaf oleh syarak. Sebab baru peluk Islam, tak ada belajar lagi bab tu, ataupun apa dia tu duduk jauh daripada ulama, tidak ada ulama nak ajar perkara seperti itu. Jelas. Adapun kita yang ada hari inilah kebanyakan kaum muslimin duduk dikelilingi oleh ulama. Belakang rumah dia tu jiran dia balik daripada Azhar. Depan tu mengaji kat Mekah dulu 20-30 tahun untuk guru. Tak. Sebelah rumah dia tu pula dah ada tahfiz, ada ustaz yang boleh mengajar fardu ain. Tiba-tiba dia bagi alasan, aku makan, aku minum, aku kau hidung, aku masukkan air dalam telinga disebabkan aku tidak tahu hukum. Waktu tu kekal puasa kamu batal, sebab yang salah ialah kamu yang malas belajar fardu ain. Dan barang siapa yang tidak belajar fardu ain, tak, kekal hukum dia berdosa sampai bila-bila, selagi mana belum terlepas daripada fardu ain. Okey. Dan dianggap sebagai fasik, sebab meninggalkan kewajipan. Yang ketiga, ma wasala ilahi ma'al ikrah ma'a tawaffuri syurutul ikrah. Apa-apa yang sampai ke dalam rongga kita disebabkan kita dipaksa, juga tidak membatalkan puasa. Dengan syarat, cukup syarat-syarat orang yang dipaksa. Ada 4 syarat orang yang dipaksa. Cukup 4 syarat ni, kalau kita dipaksa untuk makan, kita makan, tidak batal puasa kita. Yang pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallubin. Orang yang memaksa tu ada kekuatan untuk membuat apa yang dia paksa kita tu, apa yang dia ancam kita tu. Contoh dia kata kat kita, kalau kamu tak makan aku tembak kamu. Dia ada kekuatan untuk menembak sungguh. Sama ada disebabkan dia tu ketua, dia tu gangster, ataupun dia tu pemimpin, ataupun dia tu memang mempunyai badan yang kuat. Jadi dia ada kekuatan untuk melaksanakan apa yang dia ancam. Kalau dia tidak ada kemampuan untuk melaksanakan apa yang dia ancam,
Contoh budak kecil lah. Nak. Dia kata apa? Kalau abang tak makan, saya tembak. Dia tu budak kecil. Pistol pun tak ada. Jadi ancaman dia tu tidak diambil iktibar. Kalau kita makan juga atas alasan dipaksa oleh budak kecil tu, waktu tu puasa kita batal. Sebab budak kecil tu tidak ada kemampuan untuk melaksanakan apa yang diancam. Yang kedua, hendaklah ajzul mukrah an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighathatin. Orang yang dipaksa tu tidak mampu untuk menahan apa yang orang yang dipaksa tidak mampu untuk menahan ancaman yang dipaksa, ancaman orang yang memaksa. Jadi Zaid tu paksa kita suruh makan, kita tak boleh nak lari dah. Kalau menjerit, apa dia tembak. Kalau lari pun dia tembak. Tak ada cara dah kita nak lari daripada paksaan tu. Waktu tu kalau kita makan tidak batal. Berbeza kalau kita ada cara, orang tu paksa kita dan kita ada cara ikhtiar untuk lari daripada orang tu. Waktu tu kalau kita makan juga, waktu tu batal puasa kita. Yang ketiga, dhanul mukrah annau inimtana'a fa'alal mukrih ma khawafahu bihi. Kita sebagai orang yang dipaksa, dhan, sangkaan belah berat, kalau aku tak buat apa yang orang ni suruh, orang ni paksa, aku akan ditembak betul lah ni. Sebab Zahid yang memaksa aku ni memang jenis dia ni paksa orang, tak buat memang ditembak sungguh, bukan main-main. Waktu tu kalau kita makan tidak ada masalah, tak batal puasa kita. Jelas? Berbeza kalau orang tu jenis paksa seumur, tapi tak pernah buat apa yang dia ancam tu. Ada kita kenal Hazia ni, contoh nama dia Amr. Amr ni paksa orang. Kalau orang tu tak buat apa yang dia paksa, dia nak tembak, tak tembak juga. 10,000 orang dah. Dia paksa, dia ancam tapi tak buat apa yang dia ancam tu. Jadi sekali tu kena kat kita. Waktu tu kita tidak dianggap sebagai orang yang mukrah. Sebab kita tahu dah kawan ni sekadar mengancam, sekadar memaksa, tapi nak buat tak berani. Dia lihat waktu tu kalau kita makan juga batal puasa kita. Yang ketiga, alla takuna hunaka qarinatul ikhtiyar. Tidak ada qarinah, tanda-tanda ikhtiar. Kalau ada tanda-tanda ikhtiar, batal juga puasa kita kalau kita makan. Contoh, Abu paksa kita untuk makan nasi. Dalam masa sama depan kita tu ada mi goreng. Kita pula dalam hati lama dah tak makan mi goreng ni. Jadi alang-alang dipaksa, baik aku makan mi goreng. Ketika itu batal. Sebab apa? Yang dipaksa untuk makan nasi, kamu pergi bantai makan mi goreng itu menunjukkan kamu ada ikhtiar pribadi kamu untuk makan mi goreng. Waktu itu batal puasa kamu. Jelas? Okey, ditambah lagi syarat yang kelima kat sini. Untuk dikatakan kita ni orang yang dipaksa dan kalau kita makan pun tidak batal. Dalam buat puasa ni ditambah perkara yang kelima. Apa dia? Hendaklah kita makan tu semata-mata kerana dipaksa. Dia paksa kita makan tu kerana dipaksa. Kalau dia tak paksa, memang kita tak makan. Berbeza kalau dia paksa kita, dalam masa sama dalam hati kita, alhamdulillah, mujur ini orang paksa, boleh makan. Waktu tu kita nak makan tu memang nafsu kita lah. Dah tak? Kita makan tu kerana nafsu juga. Di samping disokong oleh paksaan. Kita sebut apa? Alang-alang dipaksa, baik aku makan. Alhamdulillah. Bila sebut alhamdulillah tu memang dia sendiri nak makan lah tu. Tak, waktu tu batal puasa dia. Jadi mesti yang kelima, syarat yang kelima untuk tidak batal puasa, dia dipaksa tu dan dia makan makanan tu atas alasan dia dipaksa semata-mata. Memang tidak ada kehendak langsung dia nak makan. Dengan mana kalau dia tak dipaksa, dia tidak akan makan. Yang seterusnya, keempat, ma wasala ilaihi bijarayani riqin khalisin tahirin bima baina asnanihi. Apa-apa yang masuk ke dalam perut melalui air liur. Kalau kita main air liur, tertelan nasi yang ada pada air liur tu, tak perasan. Waktu tu tidak ada masalah. Okey. Tak ada masalah lah tu, mudah. Yang kelima, ma wasala ilaihi wa kana ghubara tariq. Apa-apa yang sampai ke dalam rongga sedangkan benda tu ialah debu di jalan. Kita jalan, debu masuk ke dalam rongga kita. Walaupun ke dalam batin rongga tidak batal juga. Sebab susah nak jagalah debu ni. Yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiq. Ni apa tu? Kita ayak tepung lah. Ayak tepung, habuk-habuk yang naik ke atas tu, termasuk dalam kita punya rongga, tidak batal juga kita punya puasa. Yang ketujuh, ma wasala ilaihi wa kana dhubaban ta'ira. Masuk sesuatu ke dalam rongga kita, semut, bukan semut, apa ni? Dhubab, lalat, nyamuk dan sebagainya.
waktu tu tidak batal. Sekalipun kita sengaja buka, kita pak nyamuk sengaja pisah buka mulut. Mulut nyamuk tu pun masuk ke dalam. Terus masuk ke dalam kita punya halqum, tidak batal. Berbeza kalau nyamuk tu masuk dekat mulut. Lepas tu kita pun gigit. Dalam kadang kita boleh tueh balik, buang balik semut tu. Kita telan juga. Lalat tu kita telan juga, waktu tu batal lah. Ni masuk terus ke dalam, tak boleh nak buang dah, tak boleh nak kehat balik dah. Waktu tu tidak batal. Seterusnya Syekh Habib Hasan Al-Kaf ni tutup kitab ataupun bab puasa dengan masalah-masalah yang tersebar lah. Masailu Mansuratun fi Shaum. Ada dalam 9 masalah, kita baca satu-satu dan kita habiskan kitab kita ini insya-Allah. Yang pertama, idza balagha as-sabi aw aqama al-musafir aw shufiya al-marid wa hum sha'imun hurima 'alaihim al-fitru wa wajaba 'alaihim al-imsak. Kalau budak kecil baligh Zaid ni puasa lah dalam keadaan dia tengah kecil lagi, belum baligh lagi. Puasa bila kecil tak wajib dia puasa, tapi dia puasa juga sah. Satu umur 10 tahun. Puasa tengah hari tu keluar air mani, dia tidur bangun-bangun keluar air mani, balighlah. Tak, ketika itu kita sebut apa, wajib kamu sempurnakan puasa kamu tu, tak boleh buka. Wajib sempurnakan sampai ke maghrib. Sedangkan ketika waktu subuh tu pukul 8 pagi, pukul 9 pagi sebelum keluar air mani, kalau dia makan pun tidak ada masalah sebab tidak wajib bagi dia berpuasa. Tapi bila dah keluar air mani tengah hari dan dalam keadaan kamu tengah puasa, wajib kamu sempurnakan puasa tu sampai ke maghrib. Ataupun orang yang musafir kita sebut kalau cukup syarat boleh berbuka tak, tapi dia tak nak berbuka, dia ke Kelantan ni, sampai ke Kelantan dalam keadaan dia masih dalam keadaan berpuasa lagi, dan dia niat untuk duduk di Kelantan dalam 10 hari. Jadi orang yang bermukim di Kelantan lah, ketika itu bila dia sampai ke Kelantan tu, dia dianggap sebagai orang yang mukim dan wajib dia teruskan puasa sampai ke maghrib, tak boleh berbuka. Kalau nak buka tadi ketika tengah musafir tu. Ataupun orang yang sakit, kita sebut kalau cukup syarat boleh berbuka orang sakit ni, tapi dia pisah puasa juga. Tiba-tiba dalam pukul 12 tu sakit dia sembuh. Kita sebut wajib kamu sempurnakan puasa kamu daripada pukul 12 sampai pukul 7 tu, kena sempurnakan sebab kamu sekarang dah sembuh. Kalau kamu nak makan tadi, lepas subuh sampai ke pukul 12 tu, ketika tu kamu tengah sakit bolehlah makan. Tapi sekarang ni kamu dah sembuh, tak ada alasan untuk kamu berbuka, maka wajib kamu menahan diri puasa sampai ke maghrib. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masalah orang yang haid pula. Orang haid ataupun orang nifas. Kalau orang yang haid, orang yang nifas suci pada tengah hari. Mak kita nifas, kakak kita nifas, isteri kita nifas, adik perempuan kita nifas, ataupun tengah haid. Mari pukul 12, jadi mereka tak puasa lah. Sebab nak puasa mesti suci daripada haid dan nifas. Dah lah. Okey. Masuk pukul 12, mereka suci daripada haid, suci daripada nifas. Adakah daripada pukul 12 sampai pukul 7 malam tu, waktu maghrib tu, kita wajibkan bagi dia untuk menahan diri daripada makan dan minum, kena imsak? Tidak wajib, malah sunat saja untuk dia imsak. Au afaqal majnun, orang gila. Dia gila. Pukul 12 tengah hari dia sedar. Gila tak boleh puasa, tapi dah sedar boleh puasa tak? Boleh lah. Tapi orang tak start puasa tengah hari. Ketika itu kita sebut bagi kepada dia, sunat bagi kamu imsak daripada pukul 12 sampai ke pukul 7. Tak wajib imsak, sunat sahaja. Ataupun orang kafir baru peluk Islam tengah hari bulan Ramadan. 3 Ramadan pukul 12 tengah hari tu dia masuk Islam. Ketika tengah kafir tak wajib puasa. Bila dah masuk Islam wajib puasa, tapi dah tengah hari dah ni, orang tak puasa start tengah hari. Jadi ketika itu kita sebut dia sunat kamu imsak, menahan diri buat macam puasa daripada pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 7 malam. Tidak wajib nak makan nak minum, tak ada masalah bagi pihak-pihak yang telah kita sebutkan bagi mereka. Dan puak-puak yang kita sebut tadi tu tidak wajib qada ke atas mereka lah. Orang gila tak wajib qada. Orang kafir tadi tidak wajib qada. Orang yang haid dan nifas wajib qada. Orang yang haid dan nifas saja yang wajib qada. Orang gila, orang kafir asli tidak wajib qada. Yang ketiga, al-murtaddu yajibu alaihi qada'u ma fatahu min as-siyam ila akhir. Orang yang murtad, waliyadzubillah, wajib dia qada puasa-puasa yang telah dia tinggalkan ketika dia tengah murtad. Zaid, kesiankan Zaid tak. Jadi Zaid masuk umur 25 tahun tak, dia murtad. Sebelum tu Islam 25 tahun dia murtad dalam 5 tahun. Masuk umur 30 dia Islam balik. Jadi 25, 26, 27, 28, 29. 30 dah Islam balik. Jadi 5 tahun lah dia murtad. 5 tahun dia murtad tu wajib dia qada balik bila dia dah masuk Islam. Jadi
Contoh kita ambil sebulan 30 hari, 30 darab 5, 150 hari dia kena qada balik puasa dia secara segera, berturut-turut lah. Tu kalau tidak datangkan keuzuran kepada dia, mudarat kepada dia. Jelas? Sebab dibatalkan puasa dengan cara tidak uzur syar'i, maka wajib qada secara segera, yang kita akan bincang lepas ni. Okay, walau junna fi asna'iya, walaupun dia gila tengah-tengah murtad tu. Dia murtad 5 tahun tadi tak? 3 tahun pertama dia molek, 2 tahun terakhir tu dia gila. Lepas tu tahun seterusnya tu dia molek semula waktu masuk Islam. Jadi dia gila 2 tahun ni, ketika dia tengah murtad, kita sebut orang gila tak wajib apa? Tak wajib puasa. Tapi disebabkan kamu murtad, walaupun kamu tengah gila dalam kamu murtad tu, wajib juga kamu qada 2 tahun ni. Jadi 5 tahun. 3 tahun ketika kamu sihat kena qada, 2 tahun yang ketika kamu tengah gila tu, dalam keadaan kamu tengah murtad tu, wajib qada juga, jadi 5 tahun. Kita beratkan hukum ke atas dia sebab dia sengaja keluar daripada agama Islam. Yang keempat, ni soal berlaku dah ni. Soal berlaku ni, dengar balik. Minal khata' al-fahish al-waqi' fihi katsirun minan nas. Satu kesalahan yang sangat buruk, yang sangat hina, yang sangat jijik, yang banyak berlaku kepada manusia lah. Dalam kitab lain, contoh dalam kitab Fiqhus Siyam karangan Syekh Hasan Hitu. Syekh memang tashni' sungguh puak-puak yang tak faham bab yang kita nak bincang ni. Dalam kitab-kitab lain pun samalah. Apa? Ada manusia bila dengar azan subuh ni, ketika itu dia pergi ambil air, dia minum. Dengan sakaan dia boleh minum selagi mana azan tidak habis. Ni kesalahan yang terlalu teruk. Sebab kita sebut puasa ialah bermula daripada subuh sampai ke maghrib. Bila dah azan tu tanda masuk subuh, dah tanda masuk waktu untuk kita puasa. Tiba-tiba kamu orang tengah azan tu, kamu pergi ambil air minum, makan nasi. Sebab apa? Kamu menyangka selagi mana orang tengah azan, maka apa? Kamu boleh makan. Selagi mana tengah azan, kamu boleh makan. Itu fahaman yang salah. Sedap lagu tu. Contoh tempat saya kat Bandar Pusat ni, orang azan lama. Azan 5 minit. 5 minit saya boleh makan. Tempat lain azan 2 minit. Jadi 2 minit sahaja boleh makan. Orang tengah azan tu boleh makan lagi. Tak, tempat lain 10 minit azan, panjang azan. 10 minit boleh makan selagi mana belum habis azan. Kefahaman yang salah, kefahaman yang sesat. Okey, jadi bila semata-mata azan, waktu tu kita kena start puasa dah. Kalau ada sesuatu dalam mulut kita, wajib kita luahkan, buang. Buang. Sebab apa? Dah masuk waktu puasa. Kita dah sebut sebelum ni, puasa dah daripada subuh sampai ke maghrib. Bila azan tu tanda apa? Tanda dah masuk waktu subuh. Bila dah masuk waktu subuh, itu waktu permulaan bagi puasa. Bila masuk permulaan bagi puasa, maka wajib kamu puasa lah. Jangan makan, jangan minum. Lepas tu baki yang ada dalam mulut, orang tengah azan tu, ada makanan dalam mulut ni, tiba-tiba orang azan, buang. Sebab dah mula puasa. Dah tak? Lepas tu saya nak ikut pendapat yang kata tak batal. Ada pendapat. Kita nak korek pendapat ni boleh, tuan-tuan. Korek, tak ada masalah. Celah kitab mana, korek, tak ada masalah. Tapi kita nak ambil pendapat yang muktamad, yang dipegang oleh jumhur ulama. Malah pendapat yang berbeza dengan pendapat ni ialah pendapat tu terang disebut sesat, dal wa mudil. Sebab tu disebut walam yaqul bidzalika ahadun minal a'immatil mu'tabarin. Boleh berbuka selagi mana orang tengah azan tu, boleh makan selagi mana orang tengah azan subuh tu, itu tidak disebut langsung oleh salah seorang daripada ulama yang diambil iktibar oleh syarak. Diambil iktibar oleh ulama-ulama yang lain. Memang pendapat yang salah lah. Dengar molek lah tu. Okey. Yang kelima, idza mata syakhsu. Habis dah ni. Baca je lah, habiskan terus hari ni. Perbahasan ni habiskan terus hari ni. Idza mata syakhsu alaihi qada'u sawmi min Ramadan, sawmin min Ramadan atau kafarah. Okey. Ni masalah apa ni? Masalah kalau seseorang tu mati, ayah kita mati, mak kita mati, dalam masa yang sama ada puasa yang mak kita, ayah kita belum qada'. Apa yang wajib kita buat ke atas ayah kita tu? Okey. Faqad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu an yasuma anhu walihu aw yukhrija an kulli yawmin muddan. Okey. Kita sebut kalau seseorang tu mati, contoh kita sebut kalau ayah kita mati. Dalam masa yang sama ayah kita ni ada qada puasa yang dia belum tunaikan. Sama ada puasa tu puasa Ramadan ataupun puasa kafarah ataupun puasa-puasa wajib yang lain lah, dia belum sempurnakan sebelum dia mati tu. Contoh dalam 3 hari dia belum qada lagi puasa tu. Tiba-tiba dia dah mati dah. Waqad tamakkana minhu wa lam yaqdihi, sedangkan dia mampu puasa sebelum tu.
Dia tinggal 3 hari Ramadan, nak masuk Ramadan akan datang tu dia sihat je, dia boleh puasa, dia boleh qada. Tapi dia malah qada, tangguh, akhir sekali mati. Dah tak? Ni ayah kita berbuka tu dalam keadaan tidak sengaja lah. 3 hari berbuka tu bulan Ramadan tu dalam keadaan uzur syar'i, jadi dia berbuka pun kena qada. Lepas daripada Ramadan masuk 1 Syawal, lepas tu 2 Syawal, 3 Syawal dan ke atas tu dia boleh qada puasa 3 hari yang ditinggalkan dalam keadaan uzur tu. Cuma dia tak qada. Habis Syawal, habis Zulhijjah, habis Zulqa'dah, habis 2-3 bulan lagi tiba-tiba dia mati. Apa yang perlu kita buat ke atas ayah kita tu? Fa yajuzu an yasuma anhu waliyuh. Boleh kita puasa untuk dia. Jadi ayah kita tinggal 3 hari, kita puasa 3 hari. Boleh. Ganti untuk pihak ayah kita lah. Wali sini sama ada anak ataupun yang bukan ahli waris. Kawan dia nak puasa untuk dia, anak-anak murid dia nak puasa untuk dia, tidak ada masalah. Yang penting 3 hari lah. Okay. 3 hari tu sama ada saya puasa, saya seorang puasa hari ni, esok lusa, selesai 3 hari. Ataupun sehari saja puasa, cuma 3 orang puasa. Saya, abang saya, adik saya puasa hari yang sama. Tu juga dianggap sebagai 3 hari dan memadai dah untuk menggugurkan kefarduan bagi pihak ayah saya lah. Moga-moga tak diazab. Memang tak diazab lah, sebab apa dia tinggal tu dalam keadaan tidak sengaja, InsyaAllah. Ataupun kalau tak nak puasa untuk dia, kita boleh pilihan kedua, kita keluarkan 1 hari 1 mud. Kita beli beras dalam 1 mud dan 700 gram. Kita beli 7, 14, 21. Dalam 21 kilo, kita pergi ke pihak zakat, kita bagi 21 kilo beras tu lah sebagai fidyah bagi pihak ayah kita. Untuk 3 hari, 1 hari 1 mud. Pertama kita bayar duit, RM2 ke RM3 sehari, jadi 3 dan 9, RM9. Itu yang pertama. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey, yang kedua, fa illam yatamakkan bi an mata aqiba mujibil qada mubasharatan aw istamarra bihi al-udhru hatta al-maut aw safara aw marida min awwal yawmin min Syawal ila an mat fala fidyata alaihi wala qada li adami tamakkunihi minhu. Dia masalah yang pertama tadi kita sebut, ayah kita tinggal puasa dalam keadaan tidak sengaja. Dan dia ada waktu, kesempatan untuk qada, tapi dia tak qada, tiba-tiba dah mati. Waktu tu kita sebut apa? Kita boleh puasa untuk dia 3 hari, ataupun kita keluarkan setiap hari tu 1 mud bagi pihak dia. Okay. Macam mana pula kalau ayah kita tinggalkan puasa dekat 3 hari? Tinggal tu dan disebabkan dia tidak mampu puasa lah. Dia sakit tertentu, dia tinggal 3 hari. Tapi dia tidak ada kemampuan untuk qada. Apa tidak ada kemampuan untuk qada? 1 Syawal dia tak boleh puasa, haram sebab kita raya. 2 Syawal tu dia boleh qada lah tak? Tiba-tiba 2 Syawal tu juga dia mati. Bila dia mati, dia meninggal pada 2 Syawal. Ada tak kesempatan untuk dia qada puasa 3 hari yang dia tinggal pada bulan Ramadan? Tidak ada. Bila nak qada? Waktu bila? 1 Syawal tak boleh qada. Sebab tu waktu yang diharamkan untuk kita puasa. 2 Syawal nak qada lagi, mana dah mati. Tak. Tu. Ataupun dia hidup lagi. Dia mati, dia meninggal bila dah habis Syawal. Tapi dalam Syawal tu semua dia sakit. Sakit yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Ataupun dia sedang musafir. Kita sebut sakit lah. Dia sakit kadang-kadang dia tak boleh puasa. Jadi Ramadan dia tinggal 3 hari. Masuk 1 Syawal, dia tak boleh puasa sebab haram puasa ketika itu. Lepas tu dalam bulan Syawal tu dia tak qada juga. Sebab apa? Sebab dia sakit. Jadi tak mampu untuk qada. Tiba-tiba akhir Syawal dia mati dan kadang-kadang tak sempat untuk qada 3 hari yang lepas. Waktu tu kita sebut tidak wajib bayar fidyah, tidak wajib qada. Jadi golongan yang kedua, orang yang tinggalkan Ramadan secara uzur syar'i sebab sakit dan sebagainya. Contoh dalam 3 hari. Lepas tu dia tidak ada kemampuan untuk dia qada puasa tu. Contoh dia mati pada 2 Syawal. Ataupun dia mati lambat sikit, cuma antara 2 Syawal sampai tempoh dia mati tu dia tengah sakit yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Ataupun dia tengah musafir yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Tak. Waktu tu kita sebut kalau mati, waktu tu tidak wajib ke atas dia fidyah dan juga tidak wajib ke atasnya untuk bayar, untuk qada puasa. Tidak wajib bagi kita lah untuk puasa untuk bagi pihak dia, tak wajib. Dan tak wajib juga bagi kita untuk keluarkan fidyah bagi pihak dia. Itu gambaran yang kedua. Gambaran yang ketiga apa? Kalau sengaja berbuka. Jadi 2 gambaran kita sebut tadi.
Dua-dua gambaran tu bagi orang yang tidak sengaja berbuka sebab sakit. Yang pertama, berbuka sebab sakit. Dan dia ada kemampuan untuk qada, tapi dia tak qada, tiba-tiba dah mati. Kita sebut kita wajib bayar fidyah sehari 1 mud, ataupun kita puasa untuk dia. Yang kedua, dia berbuka sebab apa? Sebab keuzuran juga. Tapi tidak ada kemampuan untuk qada, tidak ada waktu untuk dia qada sebab 2 Syawal dia dah mati. Ataupun dia mati lambat sikit, cuma antara waktu 2 Syawal sampai ke waktu dia mati tu dalam keadaan sakit, dia tidak mampu juga untuk qada, dia tidak ada waktu untuk dia boleh qada. Waktu tu kita sebut tidak wajib bayar fidyah. Gambaran yang ketiga, orang yang sengaja berbuka. Saya sendiri contoh, puasa yang lepas saya tak puasa 2 hari. Tak puasa sebab apa saja malah puasa. Jelas tak? Ketika itu kalau saya mati, wajib bagi pihak, bukan wajib lah, tak wajib ni, juz silap kita sebut tadi. Kalau saya mati, tadi gambaran, saya berbuka 2 hari pada bulan puasa, sengaja berbuka. Bila sengaja berbuka kita sebut fa yajuz an yasuma anhu kalau sengaja berbuka, kalau saya sengaja berbuka, bukan kerana uzur, kalau saya mati, sama ada saya sempat untuk qada ataupun tidak sempat untuk qada, waktu tu wajib bagi pihak lain keluarkan fidyah bagi pihak saya. Anak saya keluarkan fidyah bagi pihak saya, guna duit saya lah, duit harta pusaka, ataupun puasa bagi pihak saya. Ketika itu jadi wajib bagi mereka untuk puasa untuk saya ataupun bayar fidyah untuk saya. Sama ada saya ada waktu untuk qada ataupun tidak ada waktu untuk qada, tiba-tiba dah mati dah. Kekal wajib bayar fidyah ataupun puasa. Sebab apa? Sebab saya tinggal puasa secara sengaja. Tidak ada uzur apa-apa. 3 gambaran. Okey, selesai kat situ. Yang keenam, masalah yang keenam dalam kitab ni sebab apa? Ya juzu fi shaumin nafli. Okey, harus pada puasa sunat kita berbuka walaupun tidak ada keuzuran. Saya puasa sunat hari Isnin, tengah hari tu nak buka, saya saja nak buka, tidak ada masalah, harus. Okey, cuma makruh lah. Cuma makruh, yang aulanya saya teruskan puasa saya. Dan bila saya batalkan puasa hari itu, saya puasa sunat Isnin, saya batalkan puasa hari itu walaupun tanpa uzur. Sunat juga nanti saya qada balik puasa hari Isnin tu pada hari yang akan datang. Kalau saya puasa fardu juga, haram saya berbuka. Kita puasa fardu, sama ada puasa fardu Ramadan ataupun puasa fardu qada ataupun nazar, waktu tu haram kita berbuka. Saja-saja nak berbuka tak boleh, kecuali lah datang keuzuran. Berbeza kalau puasa sunat, ada uzur ke tidak ada keuzuran ke, kita boleh berbuka. Kalau puasa wajib tak boleh berbuka lah, kecuali ada keuzuran. Kalau tidak, haram kita berbuka. Yang keenam, yahrumul wisal, haram kita wisal. Apa wisal? Puasa 2 hari berturut-turut tanpa mengambil perkara yang membatalkan puasa, tanpa makan, tanpa minum. Hari ni saya puasa, masuk maghrib saya tak makan, terus sambung puasa dengan hari esoknya tu sampai ke maghrib hari esoknya tu, waktu tu hukum dia haram. Sebab wisal ni hanya dibenarkan bagi pihak Nabi. Sebab Nabi Allah Ta'ala bagi makan dia dengan cara tertentu lah. Adapun kita tak boleh puasa wisal, haram. Kalau puasa mesti berbuka. Berbuka tu memadai kalau kita makan nasi seketul ataupun makan biji habatus sauda yang kecil tu kita makan. Tu dah memadai dah untuk dikatakan berbuka. Saya puasa hari ni, masuk buka saya makan nasi, ambil seketul makan, tu tak makan benda dah, so terus puasa untuk hari esok, tidak haram dah. Sebab apa? Saya dah berbuka dengan satu perkara yang pada adatnya boleh menguatkan badan lah. Ma min sya'ni an yuqawwi. Walaupun kecil tu tak boleh menguatkan, tapi kalau kita himpun boleh menghimpun banyak-banyak beras tu boleh menguatkan. Okay. Jadi tidak ada masalah. Berbeza kalau seseorang tu berbuka dengan jima', dia puasa hari ni, tak masuk maghrib dia bersetubuh dengan isteri dia, berbuka dengan cara jima'. Ketika itu kalau dia terus puasa hari esok tanpa dia makan apa-apa, waktu tu kena kekal haram. Mesti berbuka dengan makanan yang min sya'ni an yuqawwi. Makanan tu, jenis makanan tu kalau dihimpunkan, kalau kita makan banyak akan kenyang, akan menguatkan badan. Walaupun kita makan sedikit dah memadai untuk memutuskan atau untuk membatalkan keharaman kita puasa hari dan juga hari esok. Kita pisahkan dengan makan bijian walaupun kecil. Begitu cerita dah. Wallahu a'lam. Yang ke-8,
Okay, wajib kita qada puasa fardu yang kita tinggal secara tidak sengaja, secara sengaja dengan segera. Saya puasa Ramadan yang tahun lepas, saya sengaja tinggal puasa hari ketiga. Ketika itu wajib bagi saya qada pada 2 Syawal. Wajib saya qada pada 2 Syawal. Kalau saya lambatkan qada, saya puasa 3 Syawal, saya berdosa sebab lambatkan sehari. Kalau saya lambatkan lagi, saya puasa apa? Qada Ramadan yang saya tinggal tu pada 10 Syawal, saya berdosa selama berapa hari? Dalam 8 hari lah. Sebab hari 1 Syawal tak boleh puasa. Saya berdosa selama 8 hari sebab melambatkan puasa yang saya tinggal secara sengaja. Adapun kalau saya tinggalkan satu perkara, saya tinggalkan puasa dalam keadaan uzur. Contoh saya musafir, jadi saya tinggal puasa tu. Ataupun saya sakit, saya berbuka, saya tinggal puasa. Ataupun saya lupa nak niat pada waktu malam, jadi batallah puasa pagi tu di sisi mazhab Imam Syafi'i tak. Ketika itu wajib saya qada, cuma qada tu alal tarahi. Apa alal tarahi? Saya nak qada lepas bulan Syawal ataupun lepas tu lagi tak. Ataupun bulan Syaban. Syawal habis Ramadan, Syawal, lepas tu dah dekat Ramadan akan datang tu barulah saya nak qada, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab puasa yang saya tinggalkan tu secara apa? Secara tidak sengaja, secara uzur. Okey, yang terakhir yang ke-9, idza ra'a sha'iman ya'kul. Kita dah sebut dah masalah ni tapi kita sebut buat kali kedua lah. Fa in kana zahiru hali at-taqwa fa yusannu tanbihu wa in kana zahiru hali at-tahawuna bi awamirillah fa yajibu tanbihuhu. Kalau kita tengok orang sedang berpuasa, sedang makan. Tak. Pagi tu kita tengok ayah kita kat dapur makan pukul 9 pagi. Nasi goreng ada, air kopi ada, dia tengah makan. Sedangkan waktu tu 1 Ramadan. Wajib tak kita pergi tegur sebagai seorang anak? Ataupun kawan kita, wajib tak kita tegur kawan kita? Tengok keadaan. Kalau kawan kita tu ataupun ayah kita tu, pada zahirnya kita tengok orang yang bertakwa. Orang jaga sembahyang, orang jaga apa tu? Ibadat, tak baik. Lepas tu waktu Ramadan sebelum ni pun dia memang puasa penuh. Tak. Ketika itu kalau zahir bagi ayah kita tu, zahir bagi kawan kita tu at-taqwa, orang yang bertakwa, waktu tu sunat sahaja kita tegur. Tak wajib tegur, biar dia makan. Tu rezeki Allah Ta'ala nak bagi dia pada hari itu. Kalau dia makan dalam keadaan lupa, tidak batal puasa. Okey. Tapi kalau orang tu jenis orang yang macam mana? Orang yang jenis zahir itu orang yang tidak bertakwa. Memang kita kenal kawan kita ni jenis tak puasa sama. Sebelum ni tak puasa. Ataupun puasa pun banyak culah. Banyak berbuka secara sengaja. Sembahyang pun tak jaga. Tak. Tiba-tiba pagi tu kita nampak dia tengah makan nasi goreng dekat atas meja kat dapur. Tak, dalam pukul 9 pagi. Waktu tu wajib kita tegur dia. Sebab apa? Sebab daripada zahir diri dia yang tidak bertakwa itu, kita boleh katakan dia ni berbuka secara sengaja. Jadi wajib kita tegur. Sebab itu maksiat. Maksiat wajib kita hilangkan, wajib kita tegah. Adapun ayah kita tadi, bila dia bertakwa, orang yang baik, orang yang soleh, pada zahir yang kita tengok, ayah aku ni berbuka ni sebab apa? Makan ni bukan sebab saja nak buka, tapi sebab terlupa. Jadi bila terlupa, itu rezeki Allah Ta'ala bagi pada dia dan tidak wajib kita apa? Tegur, hanya sunat kita tegur. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi habislah kita perbahasan mengenai bab puasa. Kalau ada soalan boleh komen dan kita insya-Allah tolong menjawabkan insya-Allah. Bukan mereka sendirilah pendapat tu. Kita petik daripada kitab-kitab ulama yang muktabar jugalah. Kita bukan orang yang mujtahid. Kita hanya naqil, orang yang memindahkan hukum hakam yang ada dalam kitab kepada masyarakat. Itu sahaja, tidak lebih daripada itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.